Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video ni macam biasalah ada dua segmen. Segmen singgah seram dan juga segmen pelik dan aneh. Dalam segmen singgah seram kali ni, saya nak ceritakan tentang satu kejadian yang berlaku kepada satu keluarga, sepasang suami isteri. Apabila ada seorang makcik tua datang ke rumah diorang, kemudiannya diorang ambil makcik tua tu jadikan sebagai pembantu rumah. Dalam segmen pelik dan aneh pula, saya nak ceritakan tentang seorang wanita. Wanita di negara Itali. Wanita ni dia menjual racun kepada wanita lain, bertujuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga wanita tu. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen singgah seram. Seperti mana biasa, saya akan gunakan nama samaran. Semua nama yang akan saya sebutkan dalam kisah ni, semuanya nama samaran, bukannya nama betul. Perkara ni berlaku kepada satu keluarga, sepasang suami isteri, Zamarul dan Saleha. Zamarul dan Saleha ni, kedua-duanya bekerja. Zamarul bekerja macam biasalah, pergi pagi, balik petang, berulang-alik ke tempat kerja yang sama. Saleha pula adalah seorang businesswoman, ahli perniagaan. Perniagaan Saleha ni besar, international punya perniagaan. Kadang-kadang Saleha dia bekerja dalam negara, kadang-kadang dia perlu travel, pergi ke luar negara. Disebabkan Zamarul dan Saleha kedua-duanya bekerja, diorang tak sempat nak uruskan rumah tu. Nak uruskan rumah, nak jaga anak, tak boleh buat dengan sempurna lah. Sebab itulah diorang buat keputusan untuk cari khidmat pembantu rumah. Zamarul pun mulalah kontak, berhubung dengan satu agensi pembantu rumah. Agensi ni memang sediakan perkhidmatan pembantu rumah yang terdiri daripada warga asing. Dipendekkan cerita, agensi tu hantar pembantu rumah ke rumah Zamarul dan Saleha. Mula-mula memang okey, tapi tak sampai sebulan, Zamarul terpaksa hantar semula pembantu rumah tu kepada agensi. Lepas tu agensi tu hantar lagi seorang, pembantu rumah warga Filipina. Tapi perkara yang sama berlaku. Tak sampai sebulan, dihantar semula ke agensi. Macam itulah berulang-ulang. Dah 4-5 kali agensi tu hantar pembantu rumah, tapi perkara yang sama berlaku. Maknanya dah 4-5 orang pembantu rumah yang tak kekal lama di rumah Zamarul dan Saleha. Paling lama pun 3 bulan. Jadi sebenarnya macam mana boleh jadi macam tu? Kenapa pembantu rumah di rumah tu tak boleh bertahan lama? Sebabnya adalah Saleha, isteri kepada Zamarul. Saleha ni, setiap kali agensi tu hantar pembantu rumah ke rumah diorang, Saleha selalu rasa macam insecure. Macam-macam benda Saleha cakap. Pembantu rumah ni cantik sangat lah. Kalau muka tak cantik pun badan cantik. Muda sangat. Macam tu lah, macam-macam benda lah Saleha cakap. Saleha rasa tak selamat, rasa insecure. Macam yang kita sedia maklum lah. Saleha ni memang jarang ada dekat rumah. Selalu bekerja, sibuk. Kadang-kadang bila dia pergi ke luar negara, pergi overseas, sampai seminggu lebih sampai 2 minggu, dia tak ada kat rumah. Sebab itulah Saleha risau. Saleha tak percayakan pembantu rumah ni semua. Bukan tak percayakan suami dia, tak percayakan pembantu rumah. Saleha fikir, kalau dapat yang jenis muda sangat, yang jenis cantik ni, pembantu rumah ni akan menggoda suami dia masa dia tak ada kat rumah. Saleha pun berterus terang dengan Zamarul. Dia berbincanglah dengan Zamarul. Saleha cakap, suruh minta dekat agensi tu supaya hantar pembantu rumah yang dah berusia. Kalau boleh biar yang 50 tahun lebih. Dan kalau boleh, janganlah hantar yang cantik sangat. Hantar yang biasa-biasa je. Tapi masalahnya, agensi tu tak ada sediakan tenaga kerja yang berusia 50 tahun lebih. Paling tua pun 45 tahun. Itu umur maksimum pembantu rumah yang dia bekalkan. Maknanya kalau nak yang 50 tahun lebih, memang tak ada. Agensi tu tak ada sediakan. Macam itulah masalah yang dialami oleh Zamarul dan juga Saleha. Masalah tu berlarutan, sampailah satu malam. Pada satu malam ni, Zamarul dan Saleha kedua-duanya ada di rumah. Diorang sedang lepak di ruang tamu lah, menonton TV sama-sama. Malam tu hujan turun dengan sangat lebat. Sedang diorang menonton TV tu, tiba-tiba diorang terdengar bunyi loceng rumah. Maknanya pada masa tu ada orang datang.
Datang dekat depan pagar dan tekan loceng. Sebab loceng tu ada dekat depan pagar. Zamarul pun bangun. Bangun, pergilah dekat pintu depan. Dia buka pintu. Dalam keadaan yang gelap dan hujan lebat tu, Zamarul nampak ada seorang makcik tua sedang berdiri memegang payung dekat pagar depan rumah dia. Zamarul mula rasa pelik. Kenapa makcik ni? Makcik ni salah rumah ke? Zamarul pun ambil payung dia dan terus pergi keluar rumah. Dia berjalan menuju ke arah makcik tu. Zamarul pun bercakap dengan makcik tu. Zamarul tanyalah, ya makcik, ada apa? Makcik cari siapa? Tapi disebabkan hujan tu lebat, tak dengar percakapan tu. Zamarul nampak makcik tu bercakap, tapi suara makcik tu Zamarul tak dengar sebab hujan terlalu lebat. Zamarul pun ajaklah makcik tu masuk ke rumah. Bila dah masuk dalam rumah tu, Zamarul pun jemputlah makcik tu duduk dekat sofa di ruang tamu. Daripada apa yang Zamarul nampak, makcik ni mungkin dah berusia sekitar 60 tahun. Memang dah tua lah. Zamarul dan Saleha rasa kesian bila tengok makcik ni. Makcik ni menggigil sebab kesejukan. Saleha pun pergi dekat dapur, buat air teh panas. Dihidanglah dekat makcik ni. Bila Zamarul dan Saleha tengok makcik tu dah okey sikit, Zamarul mula bertanya. Zamarul dan Saleha mula bertanya kepada makcik tu. Tanya tujuan dia lah datang ke situ. Makcik tu pun mulalah bercerita. Makcik tu perkenalkan diri. Nama dia adalah Mbah Sari daripada Indonesia. Daripada cara bercakap pun, Zamarul dan Saleha tahu makcik ni memang orang Indonesia. Mbah Sari pun mula bercerita. Sebenarnya, dia datang ke kawasan tu sebab nak cari rumah saudara dia. Tapi sampai kesudah, tak jumpa. Dan sekarang ni, memang dia dah hilang arah. Dia dah sesat daripada siang tadi. Zamarul dan Saleha rasa bertambah kesian bila dengar cerita makcik ni. Masa tu Saleha dapat satu idea. Saleha pun mula bercakap. Saleha bagi satu cadangan. Okey, macam ni makcik. Apa kata kalau makcik tinggal dengan kami? Makcik tolong jaga rumah ni, bersihkan rumah ni, jaga anak-anak kami. Sebab kami selalu tak ada kat rumah. Kami sibuk. Senang cerita, makcik jadi pembantu rumah lah di rumah ni. Nanti kami bayar gaji dekat makcik. Bila Mbah Sari dengar tawaran macam tu daripada Saleha, Mbah Sari nampak sangat gembira. Dia pun berterima kasih banyak-banyak lah kepada Zamarul dan juga Saleha sebab dah bagi kesempatan dekat dia untuk bekerja di rumah tu. Mbah Sari pun bersetujulah bekerja dekat rumah tu sebagai pembantu rumah. Sejak Mbah Sari bekerja dekat situ, Zamarul dan Saleha ni rasa terpegun. Terpegun melihat tenaga Mbah Sari. Mbah Sari ni macam tak kenal letih. Dia bekerja saja. Apa saja yang Zamarul dan Saleha suruh buat, Mbah Sari akan buat. Zamarul dan Saleha rasa sangat gembira dan berpuas hati dengan kerja Mbah Sari. Tapi semua tu tak kekal lama. Pada satu hari ni, masa tu dah 3 minggu, Mbah Sari bekerja di rumah diorang. Adalah salah seorang kawan Saleha datang ke rumah dia. Nama kawan Saleha ni adalah Maya. Masa Maya datang tu, Zamarul tak ada dekat rumah. Jadi Saleha pun macam biasalah, jemput Maya masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu. Saleha pun pergi dekat dapur, jumpa Mbah Sari. Saleha suruhlah Mbah Sari buat air. Dia bagi tahulah Mbah Sari, kawan dia ada datang ke rumah. Saleha pun berjalan semula ke ruang tamu. Dia bersembanglah dengan Maya. Tak lama lepas tu Mbah Sari pun datanglah. Datang dengan dulang dan ada air. Dia bawalah pergi dekat meja ruang tamu tu. Dia letak air tu dekat atas meja. Jemputlah Maya ni minum. Masa tu Saleha perasan Maya ni mata tak berkelip pandang ke arah Mbah Sari. Daripada Mbah Sari berjalan dekat dapur tadi menuju ke ruang tamu tu, sampailah Mbah Sari pergi balik dekat dapur. Mata Maya tak berkelip pandang ke arah Mbah Sari. Bila Saleha tengok Maya macam tu, Saleha tanyalah, "Weh, engkau ni dah kenapa? Kenapa kau tengok makcik tu macam tu?" "Tu orang gaji aku, orang gaji baru. Nama dia Mbah Sari daripada Indonesia." Lepas Saleha cakap macam tu, Maya mula bercakap, "Weh, engkau ni gila betul lah. Berani betul engkau Kau ambil orang gaji cantik macam tu. Kenapa nama dia Mbah? Yang aku tahu, kalau orang Indonesia ni, Mbah ni orang tua-tua. Kenapa orang muda macam tu kau panggil Mbah? Berani betul lah engkau ni. Ambil orang gaji cantik, badan cantik, muka cantik, muda macam tu. Kalau aku memang tak lah. Aku tak akan ambil orang gaji cantik macam tu. Nanti dia goda suami aku."
Bila Salihah dengar Maya cakap macam tu, dia jadi tercengang. Tak tahu nak cakap apa. Memang tak logik langsung apa yang Maya cakap tadi. Takkanlah Maya ni nampak Embah Sari muda. Sebab di mata Salihah, Embah Sari ni adalah makcik tua. Macam yang dia selalu nampak tu lah. Tak lama lepas tu, lebih kurang 30 minit macam tu, lepas dia orang dah habis bersembang semua, Maya pun minta diri nak balik. Salihah pun pergilah hantar Maya keluar, pergi dekat kereta dia. Masa Maya nak masuk dalam kereta tu, Maya berpesan kepada Salihah. Maya pesan supaya Salihah berhati-hati. Sebab Maya rasa Salihah ni memang dah kena something. Maya kata Embah Sari tu mungkin dah sihir Salihah sekeluarga. Lepas Maya cakap macam tu, Salihah ni terfikir, mula terfikir sampai ke malam. Pada malam harinya, hari yang sama, Salihah tidur macam biasa dalam bilik bersama-sama dengan Zamarul, suami dia. Sedang Salihah lena tidur, tak tahulah pukul berapa masa tu, tiba-tiba Salihah terbangun, terjaga. Salihah terjaga sebab terhidu satu bau yang sangat kuat, bau bunga cempaka. Masa tu semua orang dah tidur, Zamarul dah tidur, anak-anak diorang pun dah tidur. Jadi Salihah ni, dia bangun, dia turun daripada katil, buka pintu bilik, dicari daripada mana datangnya bau bunga cempaka tu. Salihah turun tangga, turun ke bawah. Salihah baru dekat ruang tamu, dia cari punca bau bunga tu. Lepas tu Salihah pergi dekat dapur. Sebelum sampai dekat dapur tu, Salihah lalu dekat bilik Embah Sari. Bilik Embah Sari ni, bilik pembantu rumah, memang terletak berhampiran dengan dapur. Salihah terperasan pintu bilik Embah Sari tak tertutup rapat. Dan masa itulah Salihah terhidu bau bunga yang sangat kuat, bau bunga cempaka. Memang sah, bau bunga cempaka tu datangnya daripada bilik Embah Sari. Tapi belum sempat Salihah nak tolak pintu bilik tu, tiba-tiba pintu bilik Embah Sari ni terhempas, tertutup dengan sangat kuat daripada dalam. Salihah terkejutlah pada masa tu. Terkejut dan bulu roma dia mula meremang. Salihah pun berlari naik semula tangga, pergi kat bilik dia, sambung tidur. Perkara yang sama berlaku 3 malam berturut-turut. Salihah tidur, terbangun sebab bau bunga cempaka. Turun ke bawah, tengok pintu bilik Embah Sari tak tertutup. Dan memang bau tu datang daripada bilik dia, bilik Embah Sari. Bila dah 3 hari berturut-turut berlaku macam tu, Salihah pun ceritalah dekat Zamarul. Dia bagi tahulah apa yang terjadi. Salihah bagi tahu Zamarul apa yang Maya bagi tahu. Dia kata mungkin Embah Sari ni ada niat tak elok, dah kenakan diorang sekeluarga. Tapi yang peliknya, si Zamarul ni, bila Salihah mengadu macam tu, dia marah Salihah. Memang dia marah betul lah. Zamarul kata tak baik mengada-adakan cerita, tak baik memfitnah Embah Sari. Dan semenjak daripada tu, Salihah mula perasan perubahan pada Zamarul dan juga anak-anak dia. Zamarul banyak kali memuji Embah Sari, macam-macam benda lah dia puji. Dia kata Embah Sari ni makin cantik lah, makanan yang Embah Sari masak sedap lah, Embah Sari ni pandai layan dia suka Embah Sari, macam-macam lah. Anak-anak Salihah pula makin lama makin jauh dengan Salihah, sampai tahap memang mengelak lah daripada jumpa Salihah. Asyik nak berkepit dengan Embah Sari saja. Masa tu Salihah dah yakin, betul lah apa yang Maya cakap. Memang Embah Sari ni ada niat tak elok, memang dah ada sihirkan keluarga dia. Jadi Salihah buat keputusan nak jumpa seorang ustaz. Dipendekkan cerita, Salihah pun jumpalah seorang ustaz ni. Dia bagi tahulah apa yang terjadi. Bila ustaz ni dah dengar apa yang Salihah ni cerita, ustaz ni bersetujulah nak pergi ke rumah nak pergi ke rumah Salihah, nak jumpa dengan Embah Sari tu. Salihah bagilah alamat rumah dia semua. Tapi pada masa tu, ustaz tu tak boleh nak pergi segera, sebab ada urusan lain. Jadi Salihah pun minta diri dululah nak balik semula ke rumah. Lepas tu ustaz tu kata dia akan menyusul kemudian. Salihah pun mula memandu kereta daripada tempat rawatan ustaz tu sampai ke rumah dia. Bila Salihah masuk dalam rumah, tiba-tiba Salihah terbau satu bau kemenyan yang sangat kuat. Masa tu Salihah memang dah tak fikir benda lain. Dia terus menuju ke arah bilik Embah Sari. Memang betul lah bau tu datang daripada bilik Embah Sari, bau kemenyan tu. Bila Salihah buka pintu bilik Embah Sari, Salihah tengok Embah Sari tak ada dalam bilik. Masa itulah Salihah ternampak dekat atas lantai bilik Embah Sari ni ada bermacam-macam jenis barang. Barang
yang nampak macam pemujaan lah. Dekat atas lantai tu ada kemenyan, bekas kemenyan, dan kemenyan yang masih lagi berasap. Ada semangkuk telur, telur rebus. Lepas tu ada pulut kuning, ada ayam bakar. Lepas tu ada satu cecair yang berwarna hitam ni. Tak tahulah apa benda. Tapi Saleha cakap, cecair tu nampak macam air kopi. Air kopi hitam yang pekat. Saleha mengucap panjang pada masa tu. Dan pada masa itulah, Saleha terdengar ada suara orang mengilai. Suara tu datang daripada salah satu tingkap dalam bilik Embah Sari tu. Bila Saleha terdengar bunyi mengilai tu, secara automatik mata Saleha pandang ke arah tingkap tu. Masa itulah Saleha ternampak ada satu muka yang sangat hodoh sedang tersenyum memandang dia daripada luar tingkap. Disebabkan Saleha terlalu takut dan terlalu terkejut pada masa tu, pandangan Saleha tiba-tiba menjadi gelap. Tapi Saleha masih lagi dapat mendengar suara hilayan tu. Makin lama makin kuat. Itulah perkara terakhir yang Saleha ingat sebelum dia pengsan. Bila Saleha sedar, Saleha dah berada di ruang tamu. Masa tu Ustaz dah ada dalam rumah, sekali dengan isteri Ustaz sebagai pembantu. Lepas tu Ustaz tu mulakanlah sesi merubat. Kemudiannya dia buat pendinding pada rumah tu. Tak tahulah macam mana dia buat. Dia buat pendinding supaya makhluk halus tak masuk dalam rumah. Selepas Ustaz tu datang ke rumah, buat bersihkan rumah tu, dah tak ada lagi kelibat Embah Sari datang ke situ. Suami dan anak-anak Saleha pun dah kembali kepada keadaan asal. Dah kembali normal lah. Suami Saleha, si Zamarul ni, dah tak ada lagi menyebut-nyebut nama Embah Sari. Anak-anak Saleha pun dah tak ada lagi mengelak daripada dia. Dah rapat dengan Saleha macam biasa, macam asal. Semenjak kejadian tu, Saleha memang dah serik ambil perkhidmatan pembantu rumah. Saleha sedaya upaya cuba seimbangkan antara kerjaya dia dan rumah tangga dia, keluarga dia. Saleha cuba spend masa lebih bersama dengan keluarga. Sebab Saleha nak mengelakkan daripada bergantung harap kepada perkhidmatan pembantu rumah. Selamat datang ke segmen Pelik dan Aneh. Dalam segmen Pelik dan Aneh kali ini, saya nak ceritakan tentang seorang wanita di negara Itali. Wanita ni, dia jadi terkenal sebab dia menjual racun kepada wanita lain, bertujuan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga wanita-wanita tu. Perkara ni dah lama berlaku, sekitar tahun 1600, 1700 dulu di Eropah, lebih tepat lagi di Itali. Masa zaman tu, wanita ni memang tak ada perlindungan. Bila seseorang wanita tu dah berkahwin pada zaman tu, wanita tu secara automatik akan berada dalam kuasa lelaki. Senang cerita, wanita yang dah berkahwin ni tak akan ada hak kebebasan. Dia tak boleh mengadu. Walaupun dia dipukul, dia didera, macam-macam suami dia buat, dia tak boleh nak mengadu kepada sesiapa. Dia kena terima je nasib dia. Macam itulah nasib wanita pada zaman tu. Tapi menjelang abad ke-17, semua tu berubah. Berubah dengan kehadiran seorang wanita. Nama wanita ni adalah Giulia Tofana. Tofana lahir di Palermo, Itali. Semasa Tofana berusia 13 tahun, masa tu tahun 1633, berlaku satu benda yang buruk kepada keluarga dia. Masa tu, ibu Tofana ni bunuh ayah dia. Ayah kepada Tofana, maknanya bunuh suami dia lah. Dan tak lama lepas tu, ibu Tofana ditangkap. Ditangkap dan dikenakan hukuman bunuh atas kesalahan membunuh suami dia, membunuh ayah Tofana. Macam itulah nasib Tofana, menjadi yatim piatu pada usia 13 tahun. Disebabkan Tofana ni dah jemu, dah banyak kali melihat nasib wanita jadi macam tu, didera oleh suami, dilayan dengan teruk. Jadi Tofana ni bernekat, dia tak nak kahwin. Dia nak berdikari, nak cari duit sendiri. Bermula daripada situlah Tofana ni mula menimba ilmu. Tofana banyak berjumpa dengan ahli farmasi dan juga pegawai perubatan. Tofana mula belajar ilmu macam mana nak buat ramuan. Nak buat ramuan kosmetik, ramuan ubat-ubatan, dan macam mana cara nak buat minyak wangi. Bila Tofana dah menguasai semua ilmu-ilmu ni, ilmu macam mana nak buat bahan kosmetik, macam mana nak buat minyak wangi, nak buat ubat-ubatan, dia pun mula berniaga. Berniaga ubat, berniaga minyak wangi dan berniaga barang-barang kosmetik. Lama kelamaan, perniagaan Tofana makin berkembang.
sampailah dia boleh berniaga di bandar-bandar lain seperti Rome dan juga bandar Naples. Pada masa tu, Tofana ni boleh dianggap sebagai ahli perniagaan yang berjaya lah. Sebenarnya ada rahsia dekat situ. Tofana ni, perniagaan dia jadi berjaya macam tu bukan disebabkan alat-alat kosmetik, barang-barang kosmetik yang dijual ataupun minyak wangi. Bukan. Ada benda lain, ada rahsia. Sebenarnya ramai yang tahu rahsia ni, terutamanya wanita lah. Tapi wanita ni semua merahsiakan perkara tu sebab menguntungkan diorang. Perniagaan Tofana boleh berjaya sebab satu produk. Produk yang bernama Aqua Tofana. Aqua Tofana ni sebenarnya adalah sejenis racun. Racun yang jernih. Diletakkan dalam botol yang kecil. Botol kecil tu kemudiannya dihias dengan sangat cantik. Racun Aqua Tofana ni dibuat menggunakan beberapa jenis bahan. Antaranya adalah arsenik, plumbum dan belladonna. Belladonna ni adalah ekstrak daripada jenis tumbuhan yang beracun. Selain daripada tu ada lagi lah beberapa bahan lain, bahan-bahan yang berbahaya. Racun Aqua Tofana ni dia jernih, tak ada bau dan tak ada rasa. Tapi sangat berbahaya. Tofana jual racun ni, botol yang berisi racun Aqua Tofana ni bersama-sama dengan barang-barang kosmetik dia. Sekali orang tengok, orang tak akan perasan lah racun tu. Orang akan sangka racun Aqua Tofana ni adalah barang kosmetik. Masa tu, golongan wanita memang tahu pasal racun Aqua Tofana ni. Wanita-wanita yang ada masalah rumah tangga, yang kena dera dengan suami layan dia dengan teruk, kena pukul apa semua, akan beli racun Aqua Tofana. Racun Aqua Tofana ni kemudiannya akan dicampurkan dalam makanan ataupun minuman suami dia orang. Dia buat sendirilah. Lepas tu, suami dia orang ni akan mati. Ada satu kes ni, seorang lelaki mati. Orang syak, isteri dia yang bunuh. Yang bunuh dia dengan cara meracun. Tak tahulah racun apa. Padahal memang betul si isteri ni dah bunuh suami dia menggunakan racun Aqua Tofana yang Tofana jual. Tapi bila orang buat bedah siasat, orang tak dapat cam sebarang petunjuk yang menunjukkan lelaki tu mati sebab diracun. Sampai macam tu hebatnya racun Aqua Tofana ni. Sampai bedah siasat pun tak boleh nak cam penggunaan racun Aqua Tofana. Lagi satu yang membuatkan Aqua Tofana ni hebat adalah ciri-ciri botol tu. Botol tu kecil, nampak cantik dan dia dihias dengan sangat cantik. Jadi kalau orang jumpa botol ni dekat dalam rumah, memang orang tak akan syak botol tu adalah botol racun. Sebab itulah perniagaan Tofana ni menjadi maju. Golongan lelaki memang tak tahulah pasal kewujudan Aqua Tofana ni pada masa tu. Makin lama racun Aqua Tofana ni makin popular. Tofana dah ada banyak pengedar sebenarnya. Antara pengedar tu termasuklah ahli kimia, ahli sihir, bidan dan padri sendiri. Padri daripada gereja. Turut sama mengedar racun Aqua Tofana ni. Tapi diorang ni semua, pengedar ni, menjual dengan cara yang rahsia lah. Dia tak hebohkan lah. Diorang cuma jual kepada wanita yang ada masalah rumah tangga saja. Tapi akhirnya, rahsia ni terbongkar juga. Pada tahun 1650. Ada seorang wanita ni, dia nak bunuh suami dia. Tapi tak jadi. Dia larang suami dia makan makanan tu sebab dia dah letak racun Aqua Tofana. Daripada situlah terbongkarnya rahsia ni. Suami dia rasa pelik lah. Kenapa pula tak bagi makan kan? Daripada situlah terbongkarnya rahsia racun Aqua Tofana. Dipendekkan cerita, premis perniagaan Tofana pun diserbu. Diserbu oleh pihak berkuasa. Tofana sempat lari sebenarnya. Tapi akhirnya ditangkap juga. Bila Tofana ditangkap, dia diseksa. Diseksa sampailah dia mengaku memang dia yang cipta racun Aqua Tofana ni. Dan daripada situlah dia didapati bersalah menyebabkan kematian lebih 600 orang lelaki. Akhirnya Tofana menerima nasib yang sama dengan ibu dia. Dia dihukum gantung sampai mati di bandar Rome di Itali. Walaupun Tofana mati macam tu, tapi dia tetap dikenang. Dikenang sebagai Wira. Wira yang membela nasib wanita-wanita yang ditindas. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya.
Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.